Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya nak tunjukkan penambahbaikan yang telah dibuat terhadap iGrading version 4.0 setelah mendapat komen-komen dan cadangan penambahbaikan daripada tuan-tuan dan puan. Jadi saya telah menerima banyaklah komen-komen berguna dan kebanyakannya saya dah masukkan. Cuma ada yang saya rasa belum sampai masa untuk dimasukkan disebabkan beberapa kekangan, jadi saya tinggalkan dulu. Jadi dalam video ni saya plan nak buat video pendek saja, nak highlight yang feature-feature yang main yang ditambah. Jadi mungkin yang video tutorial lengkap nanti saya akan buat secara berasingan lah. Jadi untuk membantu saya present feature-feature baru ni, saya akan gunakan dua worksheet yang berbeza lah. Satu adalah blank worksheet ni, dia tak ada apa-apa komponen lagi. Dan satu lagi adalah worksheet yang saya dah masukkan ke semua komponen yang saya nak tunjuk lah. Maksud dia komponen assessment yang ada, supaya saya dapat highlight feature-feature yang berkaitan. Okey. Jadi untuk yang pertama adalah, kalau tuan-tuan tengok, untuk grading ni kita dah buat color coding. Okey, sebab ada yang minta supaya grade ni dibuat color coding supaya mudah untuk dilihat. Jadi saya dah masukkan conditional formatting, dan dekat sini kita boleh tengok lah kalau grade. Okey, grade A dia warna hijau, A- tu hijau muda sikit. Kemudian warna kuning, C- dan D+ ni lulus bersyarat, dan D- dan F fail, warna merah. Okey, feature yang kedua adalah saya dah protect the content lah. Okey, sebelum ni kalau rumus yang ada dekat sini semua kita boleh ubah lah, dan kadang-kadang ada lecturer yang tersalah terdelete, jadi akan ada masalah. Jadi saya dah set supaya konten di bahagian sini, grade dan ke bawah ni, kemudian di bahagian atas ni semua saya dah protect. Jadi kalau kita cuba ubah kat sini pun tak boleh lah, tak boleh ubah. Jadi dia, bahagian yang boleh diubah hanyalah nama komponen tersebut, kita boleh ubah lagi kat sini. Kemudian percentage komponen tersebut, CO dan PO yang berkaitan, dan kita punya full mark dan markah untuk setiap pelajar ni kita boleh ubah. Okey, itu untuk protected content lah. Jadi kalau kita tengok dekat CO dan PO ni pun kita ada set lah. Maksud dia kita boleh buat pilihan. Kita boleh je nak tulis 1 sampai 12. Tapi kalau yang kita nak pilih kat sini pun boleh, kita dah buat list kan dekat sini. Kemudian untuk setiap komponen ni, kalau kita perasan, kita ada button X. Ni adalah button baru yang diwujudkan. Button ini adalah untuk digunakan untuk delete komponen yang berkaitan lah. Okey, sebagai contoh saya tunjuk, kita pergi ke blank ni. Saya tambah komponen baru, contohnya test 1. Okey. Jadi kalau kata kita nak delete test 1 ni, okey, sebelum ni kita highlight semua ni, kita tekan delete. Okey. Tapi sekarang ni kalau kita nak buat macam tu tak boleh, sebab saya dah protect kita punya worksheet ni. Jadi apa yang perlu dibuat adalah kita just tekan je button X ni. Okay, dan dia akan tanya, do you really want to delete this component? Test 1. Okay, kalau kita nak delete, kita tekan yes. Okay, dia akan terus delete. Okay, jadi dia lebih memudahkan user lah untuk delete komponen. Okay, untuk feature seterusnya dari segi pemarkahan. Okay, sebelum ni kalau kita tengok dari segi pemarkahan, okay, saya nak gunakan worksheet blank ni juga. Kita masukkan test 1 juga. Okay. Untuk pemarkahan, sebelum ni kalau tuan-tuan perasan, by default dia akan keluar dash. Okay, tapi sekarang ni saya dah removekan penggunaan dash untuk markah kat sini. Jadi kita hanya menggunakan, kita kata 3 jenis markah lah. Contohnya markah penuh 20. Okay, jadi kita boleh masukkan markah daripada 20 sampai ke paling rendah kosong lah. Okay, jadi kosong kat sini merujuk kepada kalau student tu submit,
dan dia dapat markah kosong, dia dapat kosong lah. Ataupun assignment ataupun test ni wajib dibuat oleh semua student tapi dia tak submit. Jadi kita kena letak kosong juga. Okey, yang mana kita nak letak biarkan blank ni adalah di mana keadaan di mana pelajar tersebut diberi pengecualian untuk ambil komponen tersebut. Dan mungkin selepas tu lecturer tu nak ganti dengan komponen yang lain. Okey, jadi dalam kes tu untuk komponen tersebut kita akan biarkan dia blank supaya markah pelajar ni tidak akan diambil kira lah dalam pengiraan COPO attainment dia dan juga dalam pengiraan average, maximum dan minimum bagi komponen tersebut. Okey, jadi kalau kata pelajar tu submit dapat kosong ataupun dia tak submit, sepatutnya dia submit, kita letakkan markah kosong. Okey, tu untuk pemarkahan ni kita nak standardize, so kita tak guna lagi dash tu. Jadi kita guna kosong, kita ada markah ataupun kita biarkan blank. Okey, untuk seterusnya, okey, untuk move komponen, okey, kita pergi ke worksheet example. Sebelum ni kalau kita nak move mana-mana komponen ke kiri dan ke kanan, kita kena select nama dia dulu. Select nama kemudian kita gerakkan ke kanan ataupun ke kiri. Okey, tapi dalam version baru yang saya buat ni, kita just kalau kita nak gerakkan contohnya test Q2. Okey, kita just pilih anak panah yang berkaitan dengan test Q2 ni. Kita move ke kiri, dia akan terus move. Okey, kita tak perlu nak select nama dia, tu kita nak move. Okey, yang tu adalah feature yang terbaru. Untuk create graph pun sama. Sebelum ni kita kena tekan nama komponen, baru kita create graph. Tapi sekarang ni kalau untuk create graph, kita just, walau kita ada klik kat mana-mana pun, kita tekan saja create graph, dia akan keluar test Q1, kita boleh terus keluar graph lah. Dan kalau kita tak nak, kita boleh delete. Okey, di bahagian bawah setiap komponen ni, kalau tuan-tuan perasan, ada bahagian percentage. Ini adalah baru yang kita tambah. Jadi untuk setiap grade tu kita maklumkanlah 9 orang ni merujuk kepada berapa peratus pelajar dalam kelas tersebut lah. Contohnya dalam kes ni 9 daripada 49 merujuk kepada 18.4%. Okey. Jadi kita tahulah untuk komponen assignment 1 ada 18.4% mendapat grade A. Okey, sama juga untuk band, kita tambah maklumat percentage. Okey. Kemudian untuk feature seterusnya, kita nak tengok dari segi grouping. Sebelum ni kalau untuk buat mana-mana group, kita perlu select the whole column. Okey. Yang cover daripada, kita kata macam kita nak groupkan OBE Q1 dan OBE Q2 ni menjadi OBE saja. Jadi kita perlu highlight the whole column macam ni baru kita add group. Okey. Benda yang sama masih boleh dibuat. Kita boleh namakan dia OBE. Okey. Tapi dalam version terbaru ni, as long as kita highlight kotak yang cover mana-mana komponen dalam OBE ni, contohnya kita kata AY sampai BC ni merujuk pada OBE Q1, BD sampai BH merujuk pada OBE Q2. So kalau kita highlight dua kotak ni pun dan add group, kita kata OBE, okay, kita dah boleh create kita punya group. Kalau kita nak pilih nama macam ni pun, add group pun boleh juga. Okay, jadi dia akan buat benda yang sama. Kalau kita nak pilih kat bawah ni pun, okay, dan kita add group OBED pun boleh juga. Okay, jadi dia tak kisah macam mana kita select, as long as kita ada cover both komponen yang kita nak create group tu, kita boleh tekan create group macam tadi lah. Okay, kemudian bila dah kita create group tadi, kita boleh saya dah tambah feature untuk boleh gerakkan benda ni ke kiri dan kanan jugalah. Contoh dalam kes ni kita nak gerakkan dia ke bahagian kiri, kita just tekan bahagian kiri. Okay. Kalau nak gerak ke bahagian kanan, tekan bahagian kanan. Kalau kita nak create graph,
Just pilih je kat mana kita nak create, kita tekan create graph, dia akan create graph yang berkaitan lah. Kemudian saya juga tambah button delete untuk group. Jadi kalau kita tak mau mana-mana group ni, kita kata tak perlulah, kita just tekan delete, dia akan tanya confirmation, kita tekan yes, dia akan delete lah. So kita boleh delete semua komponen. Okay. Okay, dan macam biasa juga kalau kita nak groupkan semua komponen, kita boleh guna shortcut select all komponen dan kita create group overall lah kita kata. Okay, 100%. So ini adalah markah overall. Okay, kemudian kita nak tengok kat bahagian CO dan PO attainment. Okay, kalau kita tengok kat sini, CO dan PO attainment pun saya dah gunakan color coding lah. Jadi color coding ni merujuk kepada attain dan tak attain lah. Kuning ni merujuk kepada attain dan merah tu merujuk kepada tak attain. Jadi markah kita refer adalah merujuk kepada markah kat sini lah. So jadi untuk undergraduate, the attainment punya mark tu adalah 50%. Jadi kalau markah tu lebih daripada 50, dia akan keluar warna kuning. Kalau kurang daripada 50, dia akan jadi warna merah lah. So kalau markah tu 50 itself, dia akan warna kuning lah. Okey, kat bahagian bawah ni juga kita highlight lah attain dengan not attain. Berapa bilangan yang pelajar yang attain untuk CO tersebut dan berapa bilangan pelajar yang not attain. So kita dah tambah dekat bahagian bawah ni. Kemudian kita masuk kepada filter punya function lah. Okey, filtering macam kita tahu sebelum ni, kita boleh tekan dekat bahagian ni, toggle filter on off ni. Dan saya juga letakkan button yang sama function dia kat sini. Jadi sekarang ni bila kita tekan toggle filter on off, kalau kita perasan dia dah cover. Maksud dia filtering ni kita boleh sampai ke PO and CO attainment. Okey, jadi apa kelebihan dia filtering ni sampai sini adalah kita boleh tengok lah. Okey, kita nak tahu pelajar mana yang skor, contohnya PO12, yang dapat PO12 markah paling tinggi lah, attainment paling tinggi. Jadi kita boleh sort kat sini largest to smallest. Okey, jadi kita tengok pelajar, kalau kat sini student nombor 12. Okey, student 12 ni dia capai PO12 yang paling tinggi lah dengan 94%. Okey, sama juga kalau kita nak tengok PO2. So, pelajar nombor 26 dia mendapat PO2 attainment yang paling tinggi iaitu 75.5%. Seterusnya saya nak highlight features untuk add student. Okey. Saya akan gunakan worksheet blank ni. Okey, sebelum ni kita nak tambah student, bila kita tekan add student ni dia akan tambah seorang student. Jadi ada cadangan daripada lecturer untuk kita boleh add multiple student. Jadi sekarang saya dah tambah function. Bila kita nak add student, kita boleh masukkan bilangan student yang kita nak. Contohnya dalam kes ni saya nak masukkan 10. Jadi kita tekan 10, enter. Okay, dia akan masukkan 10 ruangan kosong lah untuk kita masukkan nama pelajar. Okay, kemudian untuk delete student pun kita boleh highlight student mana yang kita nak delete. Contohnya dalam kes ni saya nak highlight student 7 sampai student 9 saya nak delete. Okay, jadi kita highlight 3 kolom tu, kita tekan delete dan dia akan minta confirmation. Jadi kita tekan yes, dia akan delete pelajar tersebut. Okay, bilangan ni kita boleh rearrange balik lah number dia. Okay, untuk seterusnya adalah function untuk kita add CO, PO attainment. Bila semua komponen kita dah lengkap, kita dah isi, jadi kita boleh tekan create COPO. Okay. Bila kita create tu, kita akan keluar satu worksheet baru, example plot COPO. Okay. Kalau kita perasan dalam version sebelum ni, dia ada senarai nama dekat bahagian kiri ni, dia ada senarai nama. Jadi saya dah hide benda tu. Sebab saya rasa end user tak nak tengok pun senarai nama tu. Dan sekarang ni kalau kita tengok ada ni lah maklumat berkaitan dengan kursus tu. Jadi maklumat ni sebenarnya dia akan copy daripada maklumat yang kita isi dekat bahagian
kiranya kita isi maklumat kat sini, okey, dia akan masukkan automatik lah, secara automatik maklumat nama kat sini lah. Okey, kemudian kalau tuan-tuan perasan, dekat graf ni, dia hanya akan keluar graf yang mana CO kita ada saja. Maksudnya CO dan PO yang berkaitan saja. Sebelum ni kita perlu hide balik kan. Maksudnya kalau CO1 sampai CO12, dia akan keluar semua graf tu sampai CO12 walaupun tak ada. Tapi kita kena hide satu-satu. Okey, tapi sekarang ni saya dah buat function supaya hanya CO berkaitan saja yang dia display. Begitu juga dengan PO lah. Jadi tak perlulah kita nak hide CO dan PO tersebut lah. Okey, untuk bahagian bawah ni sama juga, kita boleh pilih student mana yang kita nak untuk display dia punya CO dan PO attainment. Cuma kalau tuan-tuan perasan ada button refresh data kat sini. Okey, refresh data ni dia hanya digunakan sekiranya kita ada tambahan nama pelajar. Contohnya sekarang ni kalau kita perasan, okey, saya tunjuk kat sini lah. Kita arrange balik senarai nama ni. Okey, 1 sampai 49 kan. Okey, dekat sini pun dia akan ubah lah. Dia akan follow senarai nama 1 sampai 49. Okey. Ya. Okey, 1 sampai 49. Jadi kita boleh pilih senarai nama pelajar. Okey, tapi katalah kita tambah senarai nama pelajar ni, kita tambah ada 10 orang. Okey. Okey, dalam kes ni saya masukkan dia punya nama dan ID, tapi saya tak masukkan markah dia lah. Jadi kalau kita tengok dekat bahagian ni, dekat senarai nama ni, dia akan jadi macam ni tau. Okay, dia sampai 49, 48, dia terus 59. Jadi masa ni lah kita kena tekan refresh data. Bila kita tekan refresh data, barulah nama ni akan update. Maksud dia senarai nama kat sini akan update. Dan kita boleh pilih lah mana-mana student tambahan yang kita buat tu untuk kita plot dia punya COPO attainment. Okay, benda ni hanya perlu dibuat sekiranya kita tambah nama pelajar tu selepas kita create plot COPO ni. Kalau kata kita tambah, kita dah tambah macam ni, baru kita tekan create COPO tu, tak perlulah buat step tadi. Okay. Itu adalah untuk refresh data. Okay, satu lagi kemungkinan yang berlaku adalah mungkin weird sikit benda ni, tapi katalah tiba-tiba ada berlaku pertambahan perubahan CO ke. Okay, mungkin ada komponen sekian-sekian tu kita ada perubahan lah. Mungkin ada pertambahan CO. Contohnya lah, kita mungkin tak berlaku lah kan pertambahan CO ni, tapi saya bagi contoh. Kita tunjuk katalah dekat OBE Q2 ni, instead of CO1, kita cover CO5. Okay. Bila kita ubah kat sini, sebenarnya dekat example ni, dia tak berubah tau. Dia tak tambah CO5 sebab kita tak refresh kita punya chart ni. Jadi kita tekan refresh chart. Okay, dia akan keluar CO5. Okay. Jadi function kat sini adalah untuk kita refresh kita punya chart-chart ni lah. Untuk follow kita punya CO yang terbaru yang kita ada kat sini lah. So kat sini kita ubah balik lah kepada CO1. Okay, dan kalau kita pergi kat sini, kita kena tekan refresh balik. Okay, dia akan balik ke asal lah. Okay, itu untuk create ataupun plot COPO. Okay, yang terakhir adalah berkaitan dengan create CER. Okay, untuk create CER pun sama, kita boleh sama ada kita nak pilih komponen yang mana yang kita nak create. Okay, kemudian kita tekan create CER. Ataupun sekiranya memang kita nak pilih all component, kita guna shortcut select all component dan kita tekan create CER lah. Okay, bila kita tekan create CER ni, dia akan keluarkan satu worksheet baru. Dia akan follow nama example dan dia akan keluar CER. Kat sini pun sama, dia akan keluar balik nama kursus seperti mana yang kita isi dalam worksheet asal tu. Okay, dan kalau kita perasan kat sini, untuk CO attainment ni, saya dah buat function supaya
hanya CO yang berkaitan saja akan display kat sini. Jadi CO-CO yang tak berkaitan kita akan remove lah. Jadi untuk memudahkan tuan-tuan untuk buat report CR nantilah. Dan kita juga highlight lah, maksud dia bagi mana-mana CO yang tak attain dia akan turn up warna merah macam ni lah. Okay. Untuk graf pun sama, dia hanya akan plot CO yang berkaitan sahaja. Okey, kemudian untuk PO pun sama. Dia hanya akan keluar PO yang berkaitan. Dan dekat bahagian bawah ni pun plot dia akan keluar PO yang berkaitan sajalah. Yang mana tak attain tu dia akan highlight warna merah. Okey, untuk bahagian ni PO attainment history ni kalau kita masukkan value kat sini dia akan muncul lah. Yang ni kena isi manual lah. Okey, jadi kalau kata kita masukkan kat sini 46, 52, 53, 55, okey, 65 lah. Okey, dia akan muncul kat sini lah. Okey, jadi kalau kita masukkan value kat sini, dia terus akan muncul dalam graf yang ada kat bawah ni lah. Kemudian yang terakhir adalah saya masukkan juga komponen summary. Ini supaya kita nak double checking lah. Maksud dia komponen-komponen yang kita masukkan dalam kita punya table CR tu, dia punya summary dia ada kat sini lah. Maksud dia kita boleh tengok assignment 1, dia cover CO berapa, PO berapa, dia punya contribution dia berapa persen dan dia punya average mark dia berapa. Saya letak kat sini supaya kita boleh dapat check balik lah. Kita punya data tu betul atau tak, kita boleh check balik dengan value kat atas sana lah. Okay, saya rasa itu sajalah feature-feature yang saya rasa saya tambah baik berdasarkan komen-komen yang diberi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kerjasama semua. Cuma saya nak minta lah bagi tuan-tuan semua untuk bagi feedback sekali lagi berkaitan feature-feature yang saya tambah tadi, sama ada dekat version komputer tuan-tuan berfungsi atau tak. Mungkin saya buat ni berdasarkan saya punya Office 2019. Jadi saya takut ada some features yang bila apply dekat version yang older version dia tak berfungsi dengan baik, ataupun mungkin version yang Mac-nya tak berfungsi dengan baik. Jadi maklumat-maklumat tu saya perlu dapat feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.